Sekejap. Okey, selamat datang kepada yang dah masuk. Syabas Malimah ucapkan tahniah. Masuk awal je hari ni. Anak-anak hebat. Baik, so sementara tunggu rakan-rakan kita, Malimah akan tunjukkan satu video untuk kamu semua. So kamu boleh tengok dulu video. Alright? Okay, let's go. Ini video apa Malimah? Ini video daripada Thailand. Kamu tengok, cuba kamu tengok dan cuba kamu faham tentang apa ni. Cuba tengok elok-elok. Apa dia kenapa tengok muka dia sedih ke macam mana? Nak ambil. Oi, tolong. Đó, đây là cắt tay. Nào sang má đi, to lên. Malimah, Ya? dalam Ya, cerita Malimah ni dengar. Malimah tunjuk. Tak lama juga. Dia baru 1 minit lebih. Kenapa awak? Awak baru masuk ya? Okey, tak apa. Nanti Malimah akan ulangkan balik di akhir nanti. Ada lagi video yang Malimah akan tunjuk pada kamu semua hari ni. Assalamualaikum Malimah. Waalaikumsalam. Tajuk apa Malimah tajuk? Assalamualaikum Malimah. Tajuk cerita ni. Tajuk dia Thailand. Tapi awak boleh type kebaikan yang tak terlupa. Nanti Malimah tulis. Nanti awak boleh nanti esok ke awak boleh tengok lagi sekali. Okey, setakat itu sahaja. Okey, setakat itu sahaja video tu. Okey, siapa boleh faham video tu tentang apa? Malimah pilih. Malimah nak Asfa cuba cerita sikit. Apa tadi pasal video tu? Video tu tentang apa yang Asfa faham? Tentang orang miskin. Okay. Orang kesusahan. Alright. And then what happened? Apa yang berlaku? Ada orang pergi tolong dia. Okay. So akhir sekali apa yang jadi pada orang miskin tu? Orang miskin tu malu dengan dia. Orang miskin tu malu dengan dia. Alright. Okay, bagus Asfa. Asfa faham ya maksudnya. Okay, cuba Zulkarnain pula. Cuba bagi tahu Malimah. Apa yang awak nampak daripada video tadi? Assalamualaikum Malimah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Malimah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Malimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Okey, mana Zulkarnain? Hilang dah tiba-tiba. Mana Zulkarnain? Okey, Zulkarnain. Apa Zulkarnain nampak tadi kat movie tadi? Iklan tadi tu. Entah. Entah.
masuk dah jalan dah. Ya, okey. Maklumat tadi. Siapa tadi yang awal? Isma awal tadi. Pasal apa Isma? Saya tak tengok semua. Apa? Isma tengok tadi video tu tentang apa? Agak-agak Isma. Bila Isma tengok, dia apa yang Isma dapat faham? Tadi video tu Kesian. Ha? Kesian. Kesian. Isma rasa kesian. Kesian dengan siapa? Orang yang Orang yang kecil tu. orang yang kecil tu. Ha. Okey, agak-agak siapa yang bayarkan duit hospital? Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam, Adam Rashad. Okey, Isma, agak-agak Isma kan, siapa yang bayarkan duit pakcik tu? Bil pakcik tu, siapa yang bayar? Orang yang kecil tu. Ya anak Orang budak yang kecil yang pakcik tu bagi, yang makcik tu marah dia tu. Ya good. Ya, good. Okey. Siapa lagi tadi masuk awal? Dia tengok. Okey, betul. Bagus Isma. Syabas. Right. Tadi maklumat dah tanya Asfa. Isma. Siapa lagi tadi masuk awal? Sempat tengok video tadi. Adam. Adam, mana Adam? Masuklah. Mualimah, Ana tak dapat tengok. Okey, tak apa yang tak dapat tengok. Sekejap lagi kita akan tengok lagi sekali. Okey, siapa yang dah tengok tadi? Betul. Asfa dengan Isma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus Asfa dengan Mana? Sorry anak terlambat sedikit. tak apa. Tak ada. Okey je. Awak tak lambat pun. On time. Tak masuk. Okey. Lambat masuk kelas Maklimah. Maafkan. Asalkan masuk. Sebab kalau dia lambat sebab dia tertidur ke, dia tolong mak dia, tolong ayah, tolong adik, Mukadimah maafkan. Tapi kalau dia lambat sebab dia main game, itu kena minta maaf dengan Mukadimah. Kalau lambat. Memang tadi Ana semayang. Nak semayang je tadi. Semayang boleh, tak apa, tak ada masalah. Sebab kena bagi tahu je. Perfect. Okey, bagus. Semua dah semayang kan? Semua dah semayang kan? Dah. Okey, siapa yang belum semayang lagi Mukadimah bagi dia. Ana dah. Yang dah bagus. Mayasan. Kan? Semayang asar? Semayang asar belum lagi dek. Belum lagi asar. Semayang zuhur. Mualimah. Semayang zuhur dah bagus. Assalamualaikum Mualimah. Waalaikumsalam. Okey, yang belum sembahyang zuhur lagi, Mukadimah benarkan, berikan laluan, kamu pergi sembahyang zuhur dulu. 10 minit. Cukup tak 10 minit sembahyang zuhur? Cukup tak 10 minit? Cukup. Lebih cukup. Zuhur 10 minit je. Berapa minit? 1 minit je. Alamin. 5 minit. 5 minit. Okey. So Mukadimah bagi 10 minit. Paling lama 10 minit. Boleh pergi sembahyang zuhur dulu. Okey, sembahyang zuhur siap-siap. 10 Siapa minit. yang betul? Okey, Mualimah. Kiraan 3 pergi sembahyang dulu. 2, 3. Mualimah. Belum lagi. Zuhur dulu. Mukadimah tak mau. Siapa yang tak semayang lagi pergi semayang dulu. Pergi semayang dulu. Waalaikumsalam. Boleh. Peraturan suatu sesi, kamu dibenarkan minum air. Okey.
boleh minum air tapi janganlah sampai makan ABC kan. Ubi, telur, ais kacang. Itu lepas kelas lah. Boleh minum air, tak ada masalah. Air biasa boleh minum. Tak perlu minta kebenaran dah sebab Mak Imah dah bagi kebenaran pada awal program. Okay, kamu boleh makan gula-gula, cemil-cemilan. Nak makan kacang sebab takut ngantuk ke, kamu rasa nak energi, boleh makan. Tak dibenarkan. Cumanya tidak dibenarkan dan tidak digalakkan kamu makan mi sup, kicau sup, nasi ke, apa ke, sesi. Nak makan boleh, dah habis sesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, siapa yang baru masuk dan dia masih belum sembahyang Zuhur, Muaddinah bagi masa 10 minit untuk pergi sembahyang Zuhur. Sekarang. 10 minit tu lama. Malimah sihat. Alhamdulillah. Kamu semua sihat? Siapa tanya Malimah tadi? Aisyah. Semua sihat. Rasa tak sabar nak cuci ke rasa masih bersabar lagi? Tak sabar nak cuti. Tak sabar nak cuci lagi. Sabar lagi. Oh, maksudnya siapa yang bersabar tu maksudnya dia masih nak lima lagi ni. Tak sabar nak belajar lagi. Siapa yang dah rasa macam dah plan macam-macam dah nak buat esok. Sebab cuti dah kan? Anak balik malam ni Ana balik kampung. Oh, dah ada yang balik kampung. Ramai tu balik kampung. Ana dalam beberapa hari lagi balik kampung. Pukul 7 Mana? Saya awak Astra. Ana nak Siapa yang nak balik kampung? Okay, kita tunggu sekejap ya. 4-10 minit kita akan mulakan. Kita tunggu rakan-rakan kita ada yang pergi sembahyang. Siapa yang belum sembahyang, pergi sembahyang dulu. 4-10 kita akan mulakan. Ana tengok kat chat ada orang tulis setan. Ada orang tulis setan. Astagfirullahaladzim. Nanti Mak Limah baca rukiah. Dia ada lari. Sekejap, antri tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lari dah, tak ada dah. Okey, tak perlu tulis chat. Okey. Janganlah tulis setan. Nanti tak pasal-pasal setan tu datang. Dia dengar tau awak panggil dia. Tak panggil. Cuba awak sebut. Kalau awak nak marah kan awak cakap ni. Ya Allah, ya Allah. Kan jadi tak marah. Ni awak panggil setan dah lagi. Dia datang awak lagi nak marah. Alright, so kita ada lagi rakan-rakan kita yang pergi semayang tadi. Okay. Since ada tadi yang bagi tahu nak balik kampung, so Mak Limah bagi pesanan siap-siap ya. Pesanan penaja. Mana balik kampung? Siapa yang nak balik kampung pastikan. Especially siapa nak balik kampung malam, pastikan selamat. Duduk elok-elok dalam kereta. Jangan bergurau-bergurau. Nanti ayah awak nak try. Mak ayah nak try kan. Yang paling penting jaga apa? Jaga apa sekarang? SOP. Keselamatan. Keselamatan diri masing-masing. Jaga SOP. Right? Pakai mask, pakai sanitizer. Right? Dan pastikan jaga kebersihan. Sekarang pun dah musim hujan. Siapa yang nak balik kampung berhati-hati. Make sure bagi ayah supaya bawa. Anak esok. Pukul 7 pagi. Anak esok. Okay, balik esok, balik lusa, balik malam ni. Yang penting berhati-hati di jalan raya. Pesan dekat ayah dengan mak, jangan drive laju-laju. Anak naik kereta api.
Naik kereta api. Balik mana ni? Pelis. Perlis. Wah, bestnya. Yang naik kereta api pastikan jaga keselamatan elok-elok. Sebab ramai orang kan. Pastikan pakai mask, sanitizer, cuci tangan, bawa tisu. Pastikan jaga kebersihan. Okay? Okay, 1 minit lagi. Kita tunggu. Ada siapa yang pergi semayang tadi? Dah masuk ke belum? Dah. Semua dah semayang Zohor? Semua dah semayang Zohor dah? Dah mana dah lama dah. Bagus. Syabas. Syabas Maklimah ucapkan siapa dah Zohor. Mak pun ada. Assalamualaikum Maklimah. Waalaikumsalam. Alright, dah 4-10 minit. So, Maklimah mulakan. Kalau ada rakan-rakan yang baru masuk, tak apa, mereka akan teruskan bersama kita. Tak apa, nanti awak pada kelas lain lagi kan. Okay, simple je. Hari ni kita santai-santai. Lagi kan dah nak pergi sekolah, esok dah nak cuti kan. Mesti dah nak pergi. Okay. So, sebelum Maklimah mulakan, Maklimah nak semua orang duduk elok-elok. Okay, duduk elok-elok. Tangan, tak mau pegang keyboard, tak mau pegang keypad. Duduk elok-elok. Siapa yang nak bersila, duduk bersila elok-elok. Siapa yang nak duduk atas kursi, atas tilam, atas katil, duduk elok-elok. Duduk badan tegak-tegak, siapa nak sandar boleh sandar elok-elok. Tak mau kaki sebelah ke atas, kaki sebelah ke bawah, sengit, tak mau. Right? Duduk elok-elok. Right. Kiraan 3 semua dah ready. Okay, maksudnya dah tak ada nak gerak betulkan kamera whatsoever. Maklimah bagi masa 5 saat untuk betulkan semuanya. Tali earphone. Okay, 1, 2, 3. Siapa nak betulkan tudung cepat. Tak mahu sekejap lagi betul-betul tudung. Nak betulkan rambut. 4, 5. Alright. Tahniah untuk anak-anak. Buka kamera. Tak boleh buka? Okay, tak apa. Pastikan awak boleh dengar Maklimah cakap ya. Kalau tak dengar, boleh terus bagi tahu Maklimah. Tak jelas ke, tak dengar ke, terus bagi tahu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alright. Ya. Maklimah ucapkan kepada muallim, muallimah dan anak-anak. Pertama sekali semua anak-anak didik dalam kelas 9 limit pada tempat ini, sila mute-kan mikrofon anda dalam masa 2 saat. Ina dah mute. 1, 2. Masih ada lagi belum? Apa tu? Mayasin. Alright. Irdina Sofia. Boleh mute-kan dulu mikrofon anda. Irdina Sofia. Okey. Asfa boleh mute-kan dulu. Okay. Kenapa Maklimah suruh mute mikrofon? Sebab bila Supaya tak bising. saya tak bisa. Sebab kita tak tahu internet mana-mana ada kurang kan. So kita kena bagi satu line dulu masuk. Right. Okay. So hari ni tajuk kita yang kita akan kongsikan. Kita bukan je Maklimah mengajar kamu. Kamu pun boleh ajar Maklimah. Kalau Maklimah ada salah. Macam sebelum ni ada siapa betulkan Maklimah kan? Umay ada betulkan Maklimah. Maklimah salah bagi tahu maksud. Apa sama-sama kita belajar, right? So, jangan takut dengan Maklimah.
Jangan takut nak cakap. Nak cakap Mak Limah tu salah sebut tu nak cakap. Bagi tahu je Mak Limah salah sebut lah. Boleh bagi tahu. Alright? Okay, anak-anak didik darjah 1, darjah 2, darjah 3. Hari ni 3 kelas, 3 peringkat ada. So, tengah sama-sama. Ada yang adik-beradik, ada yang kawan-kawan. So, hari ni kita akan sama-sama belajar tentang Anak tak ada. Anak tak ada kakak. Tiga. Ada darjah 5. Nama dia darjah 6. Darjah 6. Okay. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang otak. Otak kat mana otak? Semua tunjuk. Tunjuk je. Kat mana otak duduk? Kepala. Kepala. Okay, hati. Hati duduk dekat mana hati? Ada. Okay. So hari ni kita dada. Hari ni kita akan belajar tentang otak, hati dan tubuh badan kita. Sebab apa Mak Limah kata tubuh? Sebab apa dia? Tubuh yang sihat. Okay, siapa yang baru masuk boleh mute mikrofon. Dia boleh mute mikrofon. Right. Iman Damia boleh mute mikrofon. Seketika Nur Kamila boleh mute mikrofon. Okay. Kenapa Mak Limah sebut tubuh? Sebab apa? Otak, hati akan bagi pengaruh yang besar kepada tubuh badan kita. Macam Mak Limah bagi tahu, kamu adalah Mak, suara Mak Limah tak jelas. Anak pun. Mak suka-suka. Mak Limah tak suka. Mak tak suka. Mak Limah, suara Mak Limah tak suka. Mak Limah tak suka. Mak Limah, suara Mak Limah tak suka. Okey, orang lain, Mak Limah nak. Tolong mute, semua orang boleh mute. Kita tunggu Mak Limah Seha, okey? Okey, thank you. Tak perlu on mic. Nanti Mak Limah suruh orang lain yang bagi ceramah. Jadi Mak Limah Seha. Okey, mute Thank you. Dah. okay, minta maaf ada orang lepas. Okay. Kita teruskan semula. Okay, macam Mak Limah kata, hati, otak akan memberi pengaruh yang besar kepada tubuh badan kita. Tambah-tambah, kamu semua sangat lagi kecil ya. Walaupun kamu bukan baby, tapi kamu sebenarnya anak-anak kecil. Yang mana berumur baru 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Okay. Pemakanan adalah sangat penting untuk kamu. Sebab apa? Sebab kamu nak kena membesar dengan baik. Okay? Kamu nak kena jadi tinggi, dapatkan berat yang bagus. Okay? So kamu kena dapatkan pemakanan yang bagus untuk diri kamu. Right? Pertama sekali. Okay, kalau budak-budak kecil, anak-anak kecil, mereka suka makan junk food. Betul tak? Siapa kat sini tak suka junk food? Angkat tangan. Raise hand dekat bawah ni. Junk food tu Junk food tu apa? Junk food. Yang Mak Limah cakap tu apa? Anak tak tahu. Junk food tu jajan. Jajan. Suka. Okay. Siapa yang suka boleh angkat tangan. Raise hand dekat bawah ni. Raise hand yang ada dekat bawah tu. Okay, junk food. Mak Limah cakap apa tadi? Mak Limah tanya, siapa suka makan junk food? Jajan. Siapa suka makan jajan? Suka makan apa-apalah jajan kan? Twisties.
kentang masing-masing tu, nugget, hotdog, macam-macam. Ana suka. Okay. Mak Alimah yakin sebab Mak Alimah pun pernah jadi budak-budak kan macam kamu. Okay, Mak Alimah pun pernah budak-budak. Okay, Mak Alimah pernah jadi kecil macam kamu. So Mak Alimah pun pernah makan juga. Mak Alimah pun pernah suka. Right? Tetapi, tahu tak sebenarnya jajan-jajan tu kita boleh makan. Cumanya kita kena kurangkan. Bukan makan setiap masa. Kita tak boleh makan selalu Kita tak boleh makan selalu. Sebab apa? Sebab pertama, dia ada garam yang sangat banyak. Tak bolehlah makan selalu. Hari ni makan, esok makan. Hari ni makan, esok tak makan tapi esok-esoknya memakan. Okay, boleh makan. Cuma anak-anak, kamu kena kurangkan. Sebab apa? Sebab macam baby. Tak berkhasiat. Kalau selalunya anak makan benda tu seminggu sekali. Alright. Okay, siapa kat sini dia tak suka Maggi. Dia tak suka makan Maggi. Maggi kari ke, Maggi Korea ke, Maggi ayam ke, dia tak suka. Dia tak suka. Dia tak pernah makan. Ana Kalau nampak Maggi. Ana suka Maggi. Ana suka Maggi. Suka Mak Alimah. Tengok. Semua orang suka makan kan. Okay, kenapa? Ana suka. Okay, yang lain boleh mute. Okay, yang lain boleh Ana mute. tak suka. Yang lain boleh mute dulu. Okay, Mak Alimah nak tanya Irfan. Irfan Firdaus. Kenapa Irfan suka makan Maggi? Dia Bagi satu sebab. Satu sebab. Kenapa suka Maggi? Bukan Maggi je lah. Mi segera. Jenama-jenama lain pun boleh. Samyang, lawak flavor kan? Kenapa suka? sebab dia sedap. Dia rasa sedap. Okey. Bagus. Jawapan daripada Irfan, dia rasa sedap. Okey. Afan Muzaffar. Kenapa Afan suka makan jajan? Apa yang buatkan Afan suka jajan? Sebab manis. Sebab manis. Right. Bagus. Sebab dia manis. Apa jajan yang awak paling suka? Apa jajan yang paling awak suka? Lollipop. Alright. Okay. Lollipop. Okay. Bagus Afan. Jujur ya. Okay. Kamila. Nur Kamila. Kamila, kenapa Kamila suka makan hotdog, nugget? Kenapa? Kenapa suka makan jajan? Frozen. Apa tadi Mak kata tu sekat-sekat lah. Okay, kenapa Kamila suka makan jajan? Tak apa. Cakap je apa yang ada dalam kepala awak. Boleh tahu je. Sebab dia sedap. Sebab dia sedap. Okey, betul. Okey, last. Mak Alimah nak tanya Rina. Rina, kenapa Rina suka makan Maggi? Sebab sedap. Sebab sedap. Alright. Okay, good. Bagus. Anak-anak Mak Alimah maksudnya faham kenapa dia makan sesuatu benda tu. Okay, anak-anak. Sebenarnya bukan salah makan. Tak salah pun nak makan apa-apa asalkan dia halal. Dia boleh dimakan. Kan? Kita tak curi dia. Kita beli dia. Kita boleh makan. Tak ada masalah. Right. Cuma sekarang dari segi pemakanan kita kena jaga betul-betul sebab kita nak menjadi seorang yang cemerlang. Kita nak jadi seorang yang bagus dari segi akhlak, dari segi personality, dari segi diri kita dan kita nak jadi bagus dari segi belajar dan juga sukan. So kalau nak bagus dari semua benda tersebut, ada 3 elemen penting yang kita kena jaga. Pertama, apa yang ada kat kepala kita? Kalau buka kepala, bedah, buang, angkat. Otak. Otak. Okey, siapa tahu berat otak manusia berapa kilo? Tak tahu. Come on, cepat. Mak Alimah ada hadiah ni nak bagi ni.
Cepat-cepat. Siapa nak cuba? Angkat tangan dekat bawah. 5 kilogram. Okey, Kilogram. 5 kilogram. Apa makna? 10 kilogram. 10 kilogram. Apalah. 50 gram. Supply media rumah. Berapa? 50 Sini kan. gram. Tak mau jawab. Kenapa nak jawab? Maklumat tak nak dengar. Apa yang kilogram. Okey. Ya. Isma. 1.50 gram. 1.5 ya. Alright. Okey, Isma bagus. Bagi jawapan satu jawapan. Nuha, mana Nuha? 1 kilogram. Okey, mana Muhammad tadi? Bagus. Nuha cuba. Lima apa soalan kan tak dengar tadi? Soalan dia berapa berat otak manusia? Okey. Kilogram. Okey, ada yang jawab. Jawapan dia boleh tulis dekat buku. Apa yang nak tulis boleh tulis. Tulis kat chat. Tutup. Okey. So, siapa yang nak tulis boleh tulis. Right. Berat otak manusia sekitar 1.3 hingga 1.5 kilogram. Sekitar tu je lah. So, syabas Maklimah ucapkan kepada Isma. Mana Isma? Okey, Isma nanti ambil hadiah awak dengan guru kelas awak ya. Right. Mana Isma? Isma nanti ambil dengan guru kelasnya Isma. Okey. So, ada yang kata 500 gram. Okey, betul juga 500 gram. Tapi 500 gram tu waktu dia tak besar-besar lagi kan? 100 kilogram. Aduh. Okay. Right. So, berat otak manusia adalah sekitar 1.3. Memang nak jawab. Tak ada soalan lain. Dah habis dah. Apa? Ada lagi soalan lain. Sabar. Right. Tunggu. Ada lagi soalan lain. Right. So, tadi Isma dah jawab. So, otak manusia ni dia kecil je. Dia bukanlah besar kan. Dia tak sebesar kepala kita. Right. Kepala kita besar tak? Okay. So, kepala kita besar. Tapi otak kita tak sebesar kepala. Walaupun dia kecil, tapi dia sangat hebat. Sangat hebat. Sebab apa? Sebab otak yang kecil itulah dia kawal satu anggota badan kita. Hujung kaki. Okay. Otak. Memang otak. Otak lah. Otak dia yang beri arahan pada badan-badan kita. Contohnya, dia kata, okay, mata berkelip. So, mata kita berkelip-kelip kan? Okay, apa kita nak cakap? Contohnya, Semila nak cakap dengan Mu'alimah. Dia mesti fikir. Nak cakap apa dengan Mu'alimah ni? Nak bagi tahu apa dekat Mu'alimah ni? So, dia mesti fikir. So, otak dia akan cari perkataan. Cepat cari. Cepat nak cakap apa dengan Mu'alimah? Perkataan. So, sebab tu setiap benda kita kena berfikir dulu. Kita fikir dulu sebelum kita buat. Tangan kita gerak. Okay, tangan kita gerak. Angkat tangan. Tengok ni. Tutup. So, sebagai contohnya, tangan kita gerak. Okay, angkat tangan ke atas, ke bawah. Okay. Itu semua adalah arahan daripada otak kita. Alright. Pernah tak dengar orang kata saya ikut perasaan? Pernah tak dia gaduh dengan kawan dia tumbuk kawan dia, lepas tu dia kata, saya mana tahu, saya cuma ikut perasaan je, saya rasa marah tadi. Pernah tak? Siapa pernah? Okay. Pernah, ada yang pernah, ada yang tak pernah, right? Okay. So, sebenarnya dah habis lah kan? Tak boleh main kan? Tak sendiri. Okay, so waktu kita merasa tu, sebenarnya otak kita pun dia tanya, okay, perasaan kita marah kan tu, kita rasa marah. Apa kita nak buat?
So kita rasa marah time tu. So otak kita tanya, okay, kita nak buat apa sekarang ni hati? Hati dengan otak ni dia sama-sama kena bercakap. Kalau hati rasa sedih, otak akan tanya, kita nak buat apa? Okay, lepas tu contohnya awak rasa sedih, awak terfikir. Awak kata awak terfikir, awak nak duduk dalam bilik je. Okay, sebenarnya hati dia bagi arahan pada otak awak. So otak dengan hati dua-dua sangat penting untuk manusia. Right? Tambah-tambah manusia dia ada satu benda yang Allah bagi hanya pada manusia je. Apa benda? Ada di otak manusia. Akal. Bagus. Siapa jawab tadi? Akal. Siapa yang jawab first tadi? Irfan yang jawab first tadi. Okay. Alright, so Irfan nanti boleh ambil hadiah dengan kita di kelas. Okay. Tinggal satu. Betul. Akal. Okay, satu specialnya uniknya manusia ada akal. Sebab tu walaupun dia darjah 1, dia sebenarnya boleh berfikir. Dia sebenarnya boleh rasa. So, kalau apa yang dia fikir, dia kenalah cakap, dia kenalah bagi tahu orang. Kalau ada pertanyaan, contohnya dalam kepala dia berfikir, macam mana semut boleh jalan ya? So kalau dia fikir diam je, dia tak tanya, macam mana dia nak dapat jawapan? So dia kena tanya. Sebab apa sifat anak-anak, umur awal-awal, dia suka bertanya. So kamu tanyalah, okay? Untuk dapatkan jawapan. Dan jangan tanya kawan, kalau boleh tanya dulu mak dengan ayah kita. Sebab mak dengan ayah yang paling faham diri kita. Right? Boleh tanya ayah aja. Bagus Arni. Tanya ayah. Ayah macam pun mak dengan ayah dia akan tolong kita untuk dapatkan maklumat. Right? Kalau mak ayah tak tahu, dia akan cari. Dia nak bagi kita tahu benda tu. Okay. So hari ni Mak Limah akan ajar macam mana kita nak tingkatkan kekuatan memori kita. Okay, siapa dia nak otak dia boleh ingat dengan kuat? Maksudnya kalau dia hafal dia boleh ingat. Dia boleh ingat kuat. Anak jadi murid nak jadi murid cemerlang tu tak nak boleh tanda di buku kalau siapa nak tanda. Right, terima akan kongsikan satu perkongsian ya. Okay, macam mana kita nak kuatkan otak kita? Macam mana kita nak kuatkan ingatan kita? Tambah-tambah kamu, kenapa Mak Limah pilih 1, 2, 3? Sebab kamu kecil. Sebab kamu masih, otak tu masih tak banyak kotor lagi. Tak banyak makan-makan benda-benda yang mengarut-garut lagi. Right? So, macam mana kita nak kekalkan prestasi otak? Biar darjah 6, darjah 4 nanti kita makin lebih, orang kata kita dapat berfikir dengan lebih hebat lagi. Okay, pertama sekali adalah kamu kena jaga dari segi tidur. Okay, pertama jaga apa? Jaga apa? Sehat. Tidur. Jaga tidur dulu. Betul juga kebersihan tu. Betul kebersihan. Tapi pertama sekali paling penting kamu kena jaga waktu tidur. Okay. Untuk menjadi orang hebat, pertama sekali anak-anak darjah 1, darjah 2, darjah 3, kamu kena jaga tidur. Okay. Pastikan dapat tidur yang cukup. At least 7 jam ataupun 8 jam. Okay. Berapa jam? Berapa jam Abira Amirul Amin? Abira. Berapa jam Abira kena tidur at least sekurang-kurangnya?
Ya mama tadi apa mama cakap? 8 jam. 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 Okey. Betul. Kalau makin kecil, banyak dia kena tidur. Besar macam Mak Alimah tu, ada yang paling kurang pun 6 jam, 8 jam. Macam kamu kecil-kecil ni, ada yang kena tidur macam darjah 1 tu masih boleh tidur 8 jam, 9 jam, 10 jam kan. Kita ada. Tapi yang pasti kamu kena tidur yang cukup. Pastikan malam adalah waktu kamu rehat dan tidur. Okey? Sebab apa? Sebab orang yang tak cukup tidur, prestasi otak, prestasi badan dia akan semakin turun. Okey? Makin turun, bukan makin naik. Siapa yang dapatkan tidur yang cukup, prestasi otak, prestasi badan dia akan makin naik. Sebab tu kalau kita okey. Kejap. Okey. Halimah. Ada azan. Okay. Kita bagi laluan pada azan dulu. Azan. Rumah Mak Alimah. Ana pun ada. Ada kan? Bagi laluan pada azan dulu. Kat sini pun anak azan juga. Kan. Anak pun azan dekat rumah Ana. Ana tak azan lagi. Ana pun. Ana tak azan lagi. Maksudnya siapa yang kena jadi sekejap ya, kita bagi laluan pada azan tu. Tahu azan tu. Mengaji atau hanya kita Okey, anak-anak jawab azan dulu. Okey. Jawab dulu. Azan Ana dah habis ke? Dah dekat rumah awak dah habis ke? Sekejap ya. yang underground buat. Ayam salat. Yang underground ni. Lagi maklum tak dia dalam hati azan Ini sebagai soalan tadi. Sangat-sangat right. Ada yang azan biasa. Right. Okay, dah habis kan? Okay, semua bertenang, tarik nafas. Elok, tarik nafas. Okay, Mak Alimah kata hembus, semua hembus ya. Okay, hembus. Hembus melalui mulut. Sedut
nafas, tarik udara melalui hidung. Lagi sekali kita buat. Tarik dalam-dalam. 5 kata hembus. Right. Tarik nafas. 1, duduk. Tahan. 1, duduk. Alright. Okay, kita sambung semula. Okay. Nanti Moni akan tunjukkan satu video ke bawah. Kita tengok kalau dapat pertama, kedua, dapat siapa yang masih buka mikrofon boleh mutekan mikrofon dulu. Okey, kembali balik pada topik tadi. Bagaimana untuk menjadi orang hebat? Sofan boleh tutup presentation dulu. Sekejap lagi kita buat presentation, right? Sofan boleh tutup dulu presentation. Okey, pertama macam mana kata, dapatkan tidur. Tidur mesti cukup 8 jam, 7 jam, 9 jam. Pastikan cukup tidur. Malam, elakkan. Kedua, elakkan menggunakan gadget pada waktu malam. Okey, sebagai contoh, pukul 8 kita dah tak boleh ambil gadget, tengok lagi dah. Kita ambil telefon, tengok lagi dah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ada cahaya telefon ni, cahaya telefon pada gadget ni, dia akan cahaya pada gadget tersebut akan merosakkan mata. Dia akan mengganggu dan Cahaya biru ke Maima? Cahaya biru. Mata. Apa cakap cahaya biru tadi? Angkat tangan kat bawah. Bagi tak nampak. Saya. Nanti ambil hadiah. Saya Maima, saya. Ana. Baik. Okey, tadi Irfan Firdauskan. Okey. Betul tu, Syed. Cahaya tersebut dikenali sebagai luring ataupun cahaya biru. Dia, walaupun telefon awak nampak dia sangat biasa, sebenarnya telefon dia dapat memberi pesan kepada kita. Maklimah selalu pesan, kalau boleh usahakan dan elakkan untuk tidak terlalu pegang pada telefon. Okay, kalau hanya kamu bawah 12 tahun, kamu hanya boleh telefon ke laptop ke, kamu nak main game ke, nak belajar ke, nak main game ke, tengok video, kamu hanya boleh tengok bukan atas sebab penting lah. Sekarang kita terpaksa belajar dengan online kan, anak kita terdedah dah. So kalau boleh malam tak payah dah tengok telefon, tak payah dah tengok laptop. Semua benda tu. Sebab anak-anak sebab pertama nak jaga otak. Right? Dan yang ketiga adalah dengan cara bersihkan. Nak jaga otak, nak jaga hati, nak jaga badan kita adalah bersihkan. Jangan duduk dalam rumah, makan, tidur, minum, belajar, main. Walaupun kita pandai macam mana sekalipun. Ya, Afia Zalifa. Anak tengok handphone satu Ahad je. Okey. Sabtu Ahad. Bagus. Syabas Maklimah ucapkan kepada ibu bapa kamu. Okay. Tapi pastikan Sabtu Ahad. Bagus. Tapi pastikan jangan bila mak bagi Sabtu Ahad, daripada pagi kamu bangun tidur sampai ke malam kamu nak tidur, kamu tengok telefon. Okay? Bukan macam tu. Okay? Kamu tengok sekejap saja. Sebab apa? Sebab telefon ni untuk kamu sebagai kanak-kanak, dia tak ada apa pun. Kamu nak buat apa? Nak mesej siapa? Boyfriend? Girlfriend? Kan? Tak ada kepentingan kan? So kamu mungkin hanya boleh guna untuk belajar sahaja. Right? So guna dengan guna perkara-perkara yang penting. Belajar. Right? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang hebat,
yang ada otak yang kuat, hati yang sihat, tubuh yang cerdas dan sihat adalah kamu kena, apa tadi? Kamu kena, mana pula dah lupa apa ya? Bersenam. Terima kasih. Siapa cakap bersenam? Saya. Aisyah. Okey, Aisyah. Anak-anak suka. Aisyah Humairah nanti. Anak setiap petang anak main badminton. So kamu kena bersenam. Kamu kena bersukan. Kena aktif. Jangan cari banyak alasan. Okey, dengar kata Mak Lima. Jangan cipta alasan. Cipta solusi. Apa maksud solusi? Cipta cara. Alasan. Betul. Pandai. Cipta cara. Penyelesaian. Penyelesaian. Bagus Hailey. Nanti ambil hadiah. Nak dengar lah. Jangan cipta banyak alasan. Cipta banyak penyelesaian. Okay? Guide ni nanti boleh ambil hadiah kelas. Right. So, untuk anak-anak walaupun Nami dekat mana? Nami dengan nanti maksudnya kenapa sebab apa? Aisyah ikut Tak apa. Nanti kalau pergi sekolah tahun depan tu boleh ambil cikgu. Nanti Mak Lima bagi tahu cikgu. Right. Okay, so balik pada topik bersenam tadi. Okay, kenapa Mak Lima kata kita kena bersenam? Sebab otak kita dia akan lebih cerdas. Okay, apa maksud cerdas? Cerdas ni dia jadi lebih hebat lagi bila badan kita sihat. Dia akan makin bagus. Betul. Right. So, macam mana kita nak bersenam? Jangan bagi alasan. Ada yang kata, alamak Lima hujan lah. Hujan, kan boleh bersenam dalam rumah. Boleh buat push up, boleh buat bangkit ubi, boleh siapa yang rumah dia. boleh lari dekat treadmill, Mama. Mama, nak main badminton sampai hujan lagi. Treadmill. Nanti Mak Lima bagi tahu pasal hujan pula. Yang pasti Mama. Kau hantar pusing-pusing daripada Yo. Kalau Ana lari dekat treadmill kat rumah Ana. Bagus. Lari kat treadmill. Okey, kalau siapa kata dia tak boleh nak bersukan, rumah dia kondo, apartment, flat tu whatsoever, payah kan nak turun bawah. Okey, awak jalan je dari dapur pergi ke ruang tamu. Dapur, ruang tamu. Pusing ruang tamu awak. Cukupkan 10 minit. Jalan je. Sebab apa? Kita ada satu senaman nama dia The Power of Walk. Maksudnya kuasa berjalan. Kuasa berjalan. Awak jalan-jalan 10 minit pun awak dah bakar 70 kalori. Right? Simple je bersenam ni. Awak boleh jalan. Jalan pun dah boleh buat otak awak sedap. Right? So berjalan adalah senaman paling mudah. Siapa yang cakap dia tak boleh buat juga, Mak Limah nak ambil tali, ikat, heret dia. Okay. Siapa yang kata berjalan pun tak boleh, memang Mak Limah nak ambil tali, ikat kaki dia, Mak Limah heret je dia. Right? Nak kata tak boleh berjalan juga, tak tahulah Mak Limah. Right? So itu adalah yang ketiga, bersenam. Yang keempat. Okay, kenapa satu lagi kita kena bersenam? Sebab kita nak jaga hati kita. Macam Mak Limah kata tadi, hati kan? Sebab tu kalau bersenam, peluh tu keluar. Betul tu Arni. Okay, Arni Hidayah. Nanti awak boleh ambil. Mama anak Intan. Sebab lemak kita terbakar. Intan nama awak ya, bukan Arni. Anak sebab nama Arni tu kakak Aina. Boleh ke awak belah mana Intan? Kalau mak anak kemas bersenam. Dua Umar. Okay, so betul kata Intan tadi. Bila bersenam ada keluar peluh. Tahu tak kamu? Sebenarnya peluh yang kamu keluarkan tu dia ada macam-macam benda. Dia ada bakteria, dia ada Lemak terbakar. Sebab lemak terbakar. Betul tu. Dia ada lemak terbakar. Sebab tu kalau kamu kata kenapa mesti mak kamu kata busuknya lah budak ni. Bau macam-macam bila main kan. Sebab peluh kamu tu, sebenarnya kejap kakak. Okay, sebenarnya peluh kita tak bau. Tapi yang menyebabkan peluh kita berbau adalah bakteria. Bakteria lah sebab kita main kan. Dah basah-basah, kat baju ada habuk. So ada bakteria yang singgah. So bakteria tu menyebabkan bau.
Dan bila makin kuat, macam kamu budak-budak kadang-kadang bila berlari kuatnya bau, ya Allah kan. Mak kata bau budak ni. Pergi mandi mak kata kan. Okay, sebenarnya dalam peluh kamu tu betul cakap tadi. Siapa Dazrin? Siapa Hazim? Dia kata ada lemak terbakar. Ya, lemak itulah yang menyebabkan kamu berbau juga sebenarnya. Sebab tu kalau siapa yang bersukan, dia akan ada bau kan. Okay, jangan malu tapi kita perlu jaga kebersihan. Sebab tu bila dah bersukan, dah main, sejukkan badan sekejap, okay, terus pergi mandi. Bersihkan badan. Sebab kalau tak nanti bakteria tu jadi lebih teruk lagi dekat badan. Right? So itu antara langkah ketiga untuk jadi orang yang hebat. Mempunyai diri yang hebat. Dan kenapa juga kita kena bersukan? Sebab kita, kakak. Okay, kita tak nak ada lemak di organ-organ kita. Okay, perasan tak? Kalau siapa yang, perasan tak? Dia makan sikit tapi dia masih juga jadi besar. Ada yang makan banyak tapi dia kecil. Manusia tu berbeza, okay anak-anak. So, kenapa kita perlu bersukan? Sebab kita tak nak ada lemak pada organ kita. Tak nak ada lemak salut. Okay, ni jantung ni jantung. Lepas tu lemak salut jantung, keliling. Sebab tu lama-lama kita tengok ada budak-budak ada sakit jantung, ada budak-budak kena darah tinggi. Walaupun umur 7 tahun dah ada yang kena darah tinggi. Mungkin awak tak kena lagi, kena jaga. Okay. Kalau siapa yang tak kena, sila jaga elok-elok diri masing-masing. Dan paling penting, hati. Hati kita tu paling penting dalam badan kita. Sebab hati dia akan tapis toksik dalam badan. Awak makan benda beracun, hati akan tapis dulu. Okay? So, kesianlah hati. Dia dah tapis macam-macam makanan racun awak makan. Bukan awak telan racun tikus, bukan. Makanan yang awak makan ada pewarna banyak, ada banyak perasa. Itu semua akan jadi racun pada badan. So, hati tu kerja dia tapis je. Dia tapis, dia macam penapis dalam badan. So, kalau kita tak tolong dia, tak bersenam, lama-lama hati tu pun jadi sakit. Sebab tu nanti kalau kamu nak tahu, bila hati sakit, lama-lama dia boleh pecah tanpa sedar. Jadi dia boleh pecah. So dia akan masuk dalam darah. So apa yang berlaku pada kita? Kita akan mengalami kematian. Sebab hati tu paling penting pada badan. Okay? So kena jaga hati betul-betul. Jaga jantung. Cara nak jaga dia adalah dengan bersukan dan jaga makan. Mak Limah. Ya. Nak tanya satu soalan. Okey, boleh teruskan. Hati tu organ ke? Ya, hati adalah organ dalam badan. Belah dada kita, hati duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Okey, dia duduk tengah-tengah. Kalau awak perasan kat dada awak ada tulang kan? Keras ni kan? Okey, dalam tulang tu dia ada paru-paru, dia ada hati, dia ada jantung. Dan ada untuk melindungi hati dan jantung kan? Betul saya. Tujuan tulang-tulang ni adalah untuk melindungi organ-organ penting. Sebab tu, kalau tak, awak terlanggar meja, kalau tak ada tulang ni, terus kena jantung awak. Cederalah jantung kita. So kita boleh mengalami kematian kalau organ kita sendiri. Right? So kena jaga elok-elok. Okey, keempat untuk menjadi orang hebat adalah, ni paling penting. Paling penting adalah menjaga pemakanan dan minuman. Okey, jaga makanan, jaga minuman. Kamu masih kecil, anak-anak kecil. Kurangkan makan makanan yang terlalu tinggi lemak, terlalu tinggi kolesterol. Right? Dan pewarna. Okay, Mak Limah tahu ramai. Kalau contohnya, okay, kita akan bagi okay, contoh makanan yang tinggi lemak. Makanan yang tinggi garam adalah seperti tadi kan, Mak Limah tanya tapi semua jajan, macam segera. Makanan yang disejuk betul seperti nugget. Makanan tu boleh sejuk betul sampai tahun 2 tahun, 3 tahun boleh makan lagi. Bukan macam ada juga antara kita macam Mak Limah kan.
dia jual donat, dia jual kuih yang frozen. Tapi kuih tersebut kita tak letak ubat, kita tak ada letak barang pengawet. Dan kuih ni Suara Mak Halimah ulang balik. Bagi. Itulah Mak Halimah jangan tak mute mikrofon. Kita mute mikrofon dulu. Anak tengok tadi. Zara, Elvina, Fisha, Iman, mute mikrofon. Kau tak Mak Halimah. Okey, bagus. Tahniah kerana memberi kerjasama kepada saya. Okey, so macam soalan Aswa, apa contoh-contoh makanan tinggi lemak? Okey, daging yang disejuk beku, yang boleh, makanan yang ada bahan pengawet sejuk beku, kalau awak simpan dalam peti ais pun dia boleh tahan. Seperti contohnya awak simpan nugget kan. Awak simpan dia boleh tahan sampai bertahun-tahun dia boleh tahan. Okey, dia produce 2020 tapi dia boleh tahan sampai 2022. Tetapi kalau makanan frozen yang macam mak kita buat kuih kan. Pernah tak mak awak buat kuih lepas tu dia frozen kan? Tak pernah. Tak pernah. Yang tak pernah. Bukan panas-panas. Pernah buat karipap. Tapi karipap yang kita buat, nak buat roti goreng dia sampai boleh tahan bertahun-tahun. Paling-paling 1 bulan, 2 bulan sahaja. So, mak kita pun buat kuih tak ada nak masukkan warna yang banyak-banyak, masukkan lemak macam-macam, tak ada. So, kuih yang mak kita buat tak ada bahan pengawet di mana makanan-makanan yang telah masuk ke kilang-kilang. Right. So, itu antara bahan-bahan makanan yang tinggi. Bila awak goreng, contohnya bila awak goreng, kita nak bila awak goreng nugget dalam minyak, nugget tu akan keluarkan minyak yang sangat banyak. Okay, senang je. Mak Halimah bagi cara macam mana awak nak test makanan tu ada banyak lemak ke tak ada. Okay, siapa nak tahu cara-cara dia? Okay, boleh tulis ataupun boleh ingat betul-betul. Cara dia, contoh, mak beli nugget atau hot dog. Ataupun mak beli popcorn ayam ke apa-apa je lah yang mak beli kan. Daging ke, daging frozen untuk awak makan tu. Okay. Cara dia adalah awak letak atas kuali, jangan letak minyak. Dan awak akan tengok banyak minyak akan keluar. So itu dinamakan lemak trans. Okay. Lemak tu lah yang akan block jantung kita. Kalau kita selalu makan. Right. Sebab tu Mak Halimah kata boleh makan tapi bukan selalu. Mak Halimah pun makan setahun sekali. Mak Halimah makan je. Kalau Mak Halimah rasa tahun ni nak makan KFC, Mak Halimah makan je. Mak Halimah rasa nak makan burger setahun sekali ataupun 6 bulan sekali, Mak Halimah pun makan. Tapi bukan selalu. Right? Sebab bila selalu makan, sebab tu awak tengok bila awak dah makin besar, bila nanti awak dah umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, awak kecil. Waktu darjah 1, 2, 3 awak kecil. Tapi bila awak besar, badan awak naik. Sebab apa? Sebab ada lemak trans yang awak dah ambil. So lemak tu akan jadi menyalut badan-badan awak, organ-organ awak. Sebab tu awak jadi besar. Right. So lemak trans tinggi. Tinggi tu tengok juga ada orang kalau dia tak makan nutrisi yang bagus, tak tinggi. Dia jadi kecil tapi badan dia besar. So tak elok, tak balance. Right? Dan seterusnya adalah kurangkan pengambilan makanan yang terlalu masin. Okay, makan garam kan. Banyak ada budak-budak, okay, ada kanak-kanak. Macam kentang goreng. Macam kentang goreng tu tambah lagi garam banyak-banyak kan. Suka, masin. Okay, bila awak makan terlalu banyak masin, dia akan memberi tekanan kepada darah, salur-salur darah awak. Sebab tu kita tengok umur 5 tahun dah ada yang kena kencing manis, dah ada kena darah tinggi. Tak pelik, budak umur 2 tahun, berat dia 23 kilo. Okay? Tinggi dia lebih sama macam tinggi budak darjah 4. Okay, besar dia lebih besar daripada awak yang darjah 3, darjah 1, darjah 2. Sebab apa? Dia tak jaga makan dia. Dia selalu minum manis, minum air coklat yang manis, kopi yang manis, makan nugget hari-hari, makan burger hari-hari. Bukan makan 1 burger. Dia makan sampai 4 biji, 2 biji burger. Right.
So tu kena Makan satu. Okay. Kali satu. Boleh nak makan. Kalau mak ada kat rumah, mak ada masa, suruh je mak buat daging burger sendiri. Kalau nak beli boleh je, jarang-jarang beli kan. Tak ada masalah, boleh makan. Tapi kena kurangkan. Bukan setiap hari, bukan setiap bulan. Okay, kurangkan. Janganlah, mak nak burger McD sampai nangis-nangis kan. Tak payahlah. Sebab mungkin mak tak beli sebab dia nak jaga kesihatan kita sebenarnya. Right? Okay, dan seterusnya adalah kurangkan makan manis. Ada yang tadi kata suka makan lollipop kan? Okay, boleh makan lollipop, tak ada masalah. Alright, cumanya kena kurangkan. Tak boleh selalu. Right? Because why? Gula yang berlebihan dan tak diguna dalam badan, dia akan transfer, dia akan tukar dalam badan kita jadi lemak. Dan gula yang banyak dalam badan, dia akan masuk dalam darah. Sebab tu kalau kita tengok ada kanak-kanak kecil dah kena kencing manis, dah kena cucuk ubat insulin dia. Dah pukul 5. Dah pukul 5. Mak Alim ambil lagi 2 minit. Dah nak habis dah. 2 minit je. Alright. So itu adalah sebab. Dan seterusnya adalah banyakkan makan buah dan sayur. Siapa tak suka makan buah, tak suka makan sayur, dari sekarang kena belajar makan buah dan sayur. Apa-apa buah dan sayur. Anak suka makan. Anak suka buah mangga. Anak suka sayur. Anak suka buah mangga. Anak suka makan Right. So, pastikan makan sayur dan buah yang banyak. Makan cukup ikan, ayam, daging, telur. Pastikan awak kena makan. Jangan memilih tak nak makan ayam, nak makan ni je. Tak boleh lah, kesian mak kita. Dia dah masak penat-penat. Right? Ada orang kat luar sana, bawah jambatan, dekat rumah tu tak ada makanan. So kita kena bersyukur apa yang mak kita masak, kita makan. Right? Okay, siapa yang tak pernah cakap kat mak dia setiap kali nak makan terima kasih mak, mulai malam ni nak makan malam, ucap terima kasih mak sebab masak balik. Right? Pastikan ucap terima kasih setiap kali mak habis masak. Right? Anak. Bagus, apa yang dah buat bagus. Apa yang belum buat, pastikan dia buat. Right, setiap kali dia makan. Okay. Dan seterusnya adalah minum air yang cukup. Okay, ada anak-anak tak cukup minum air. Pastikan kamu minum air yang cukup. Ambil susu, right? Minum susu. Siapa yang tak boleh minum susu, usahakan. Carilah apa-apa jenis susu yang kamu boleh minum. Sebab nak jaga tulang. Supaya tak mudah retak. Okay, bila jatuh sikit, right? So, pastikan minum susu. Dan terakhir sekali adalah bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Bergaul dengan orang yang positif. Right? Jangan selalu marah-marah. Okay. Siapa yang suka marah-marah, mulai hari ni, jangan marah dah. Kalau nak marah pun, marah pada benda yang perlu sahaja. Sebab orang yang selalu marah, otak dia akan semakin menurun prestasi dia. Right? Otak dia akan makin turun prestasi, hormon dia akan makin jadi tak elok. Right? So, untuk kekalkan diri. Kita nak habis. Dah nak habis. Mak Lima nak tunjuk video je. Okay, siapa buat presentation tutup. Mak Lima nak tutup video. Okay, so itu adalah antara cara-cara untuk kamu jadi orang yang hebat. Menjaga otak. Alright, so nak tengok video ke tak payah? Tak payah kan?
siapa yang dah nak kelas boleh tengok. Siapa yang nak tengok boleh tengok dulu. Kalau dah nak tengok, nanti Marimah akan upload di YouTube. Kasi wala aja kayo. Tak pernah makan Maggi. Itulah apa kata apa tak nak makan. Semua orang nak makan, right? Dia kira ni ada potato noodle. Tak ramai. Dengar tak? Siapa yang tengok tu dengar tak? Makanan mana dia cepat selesaikan masalah kewangan dan masalah selera. Anak Marimah. Apa dia komponen bahan yang diperguna. Anak Marimahku mana ada. Kampung besok. Dia adalah sebagai nak bagi nombor 2 kita ada HQ iaitu hydroquinone. Dia adalah antioksidan jiran daripada reaksi untuk buat Maggi itu tak lama. Nombor 3 kita ada sodium oxide dan saya untuk buat yang itu lebih aman dia lebih masih payah. Kita ada sodium carbonate dan potassium carbonate. Dia adalah sebagai acid regulator. Nak kali dalam Maggi itu ada setengah orang makan ni saya rasa ada pun nak muntah. Ini adalah disebabkan oleh TBHQ dalam Maggi tersebut. TBHQ dalam kalau kita rebus, kita akan perasan nampak dia akan sebab tapi macam minyak. Itulah TBHQ. Sebab tu sebelum makan, kita patut rendam dulu, rinse bagi Maggi tu keluarkan dia punya vegetable oil dengan TBHQ ni, baru kita letak yang panas sekali. Kita letak kari ataupun kita boleh goreng. Leceh tapi lebih lama. Kalau mak ayah kita suruh basuh, betul tak? Kita dengar tak mak ayah. Okay, ada info menarik ni. Kenapa nak tahu? Ni segera ni pun ada professional dekat sini. Nama dia adalah World Kitchen Noodle Technician. Maggi pun ada group. Kita masih group. Nampak beza-beza. Sebenarnya benda ni memang dibincangkan. Dalam tu mungkin kata lebih kurang semua video kitchen noodle yang orang makan setiap tahun. Makin ni banyak. Poin seterusnya kena cakap pasal Maggi Cup. Maggi Cup kita beli kan. Maggi Cup kita reward. Itu kita beli, kita buka dulu panas, kita tendang, kita letak perusahaan, kita makan steady tu kan. Kalau boleh elaknya nak panaskan dalam bekas plastik tu. Sebab bekas plastik ni dia buat daripada tahan. Azam. Dia jadi degrade, pellets dan paraben kurang. Tapi dia tetap plastik. Dia boleh degrade. Kalau kita buka tak yang panas pada masa yang lama, dia boleh degrade juga. Kita letaklah dalam bekas kaca, kita makanlah. Kalau memang kalut sangat, hampa letak je lah makan angkat tu. Ni buat daripada tepung. Memang boleh saya nak keluar. Boleh. Kalau mi warisan kurang sikit preservatif, kita noodle lebih. Mi warisan lebih lama. Memang boleh tak saya nak keluar. Boleh. Tunis food ni maksudnya dia lambat hadap kurang. Kalau kita makan dia setiap hari, banyak sangat kita makan. So perut kita boleh ada masalah indigestion. Kita akan suka. Ini segera memang sedap, memang boleh jimat. Tapi lebih baik kalau kita tahu khasiat dan cara pemakanan dengan betul. Okay, so terima kasih anak-anak. Syabas kerana menyertai kelas pada hari ini. So Marimah ucapkan selamat berjaya dan selamat berstudi. Assalamualaikum warahmatullahi Bye. Okay, okay, bye. Bye. Okay, siapa yang Marimah sebutkan nama-nama tadi, nanti kamu boleh ambil hadiah dengan guru kelas masing-masing. Nanti Marimah akan makan pada guru kelas ya. Irfan Firdaus, Isma, Syai'in, Aisyah Humairah, Zuhaili dan Intan. Right. Nanti ambillah bila-bila masa kamu free, kamu boleh ambil. Okay. Dekat sekolah ke Marimah? Dekat sekolah lah. Janganlah pula nak suruh Mak Alimah post pakai JNT ke post laju. Ambil kat sekolah je. Okay. Kenapa? Sebab participation. Kerana kamu sangat aktif dan kamu dapat fokus dengan baik waktu sesi berlangsung. Right. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Bye Marimah.
Bye. Ya, Mak Limat. Bye. Bye. Selamat menjalani kelas kita. Bye. Iman. Bye Noha. Bye. Iman, jaga diri elok-elok. Bye. Bye. Awak sama. Okey Noha, Noha ada kelas lagi ke? Adik dah. Bye. Oh tak ada kelas. Tak ada kelas. Bye. Bye. Thank you Noha. Jaga diri elok. Balik kampung elok. Okay? Alright. Bye. 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 Noha balik kampung ke Noha? Ha? Balik kampung ke tak? Balik? Bila hari ni? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Okey. Balik elok-elok okey? Beritahu ayah doa. Jangan laju-laju. Bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Bye. Okay. Bye-bye. Bye. Wow. Bye. 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 Nanti bila dah tahun 2, Aunty sekolah dekat Al-Amin ke tak? Yelah. Ha? Cuba tanya Abira. Abira tak ada lah. Nantilah. Bye. Okay? Bye. 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 Jumpa nanti. Hello. Hello. Hello.
Jom. Hmm.